Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita akan meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Semalam kita dah sampai pada ibaratnya la bi jununin wa sukrin lam yuta'adda bihi. Lam yuta'adda bihi. Allahu Akbar. Sambung. Wa fil majmu'. Sambung situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fil majmu'i anna qada'a yawmi syakki 'ala al-fawri liwujubi imsakihi wa nadhara fihi jam'un bi anna tarika niyyati yalzamuhu al-imsak ma'a anna qada'ahu 'ala at-tarahi qat'an. Kita masih lagi dalam persoalan berkaitan dengan qada, puasa yang tertinggal, yang fawat semasa bulan Ramadan. Dalam kitab Majmu', wa fil majmu', dalam kitab Majmu', anna qada'a yaumi syakki 'ala al-fawri. Dalam kitab Majmu' dinyatakan bahawasanya qada hari syak hendaklah dibuat secara segera. Qada hari syak hendaklah dibuat secara segera. Apa maksud dia? Kaedah asalnya, kita dalam masalah qada ni, kaedah asalnya, kalau sesuatu perkara itu ditinggalkan dengan uzur, maka qadanya tak wajib faur, tak wajib segera, disunatkan segera, tetapi boleh tarahi.
Kalau sesuatu perkara ibadat yang ditinggalkan secara tanpa uzur, maka qadanya perlu segera. Kaedah ini terpakai dalam bab semayang, iaitu mana-mana solat yang ditinggalkan dalam keadaan tanpa uzur wajib qada segera. Mana-mana solat yang ditinggalkan dengan uzur disunatkan segera, boleh tarakhi. Maka dalam kitab Majmu' dibahaskan satu masalah, iaitu masalah mengqada hari syak. Apa maksud masalah mengqada hari syak? Apa maksud dia? Maksud mengqada hari syak, pada hari ke-30 Syaban. Pada hari ke-30 Syaban. Jadi hari ke-30 Syaban diberitahu yang hari itu masih 30 Syaban. Jadi orang tak puasa lah hari itu. Tetapi tengah hari itu barulah diberitahu bahawasanya sebenarnya 30 Syaban itu sebenarnya 1 Ramadan. Itu yang dimaksudkan qada hari syak itu. Jadi maknanya mereka ni hari pertama puasa telah terluput. Hari itu 30 Syaban mereka menyangkanya. Tetapi sebenarnya hari itu sudah 1 Ramadan. Maka dalam kitab Majmu' disebut bahawasanya qada bagi situasi seperti ini hendaklah dibuat segera. Itu poin dia. Qada bagi situasi seperti ini hendaklah dibuat segera. Ilat dia apa? Ilat dia liwujubi imsakihi. Ilat kata kena qada dengan segera ini kerana wajib imsak. Kerana apa? Wajib imsak. Apa maksud wajib imsak? Ini pun kita dah belajar dalam bab wajib imsak. Antara surah yang wajib imsak iaitu apabila rupa-rupanya 30 Syaban tu 1 Ramadan. Mereka dah tengah hari dah, memang tak puasa daripada pagi. Selepas sahaja mengetahui bahawasanya rupa-rupanya dia adalah 1 Ramadan, maka semua kena berhenti daripada makan, minum atau apa sahaja perkara yang membatalkan puasa. Maka wajib imsak. Wajib imsak itu dijadikan ilat. Okey? Lam tu maksudnya li ta'lil. Lam itu li ta'lil. Wajib imsak itu dijadikan ilat. Ilat apa? Ilat bagi puasa qada dalam surah ini kena dibuat secara segera. Okey? Dijadikan sebagai illah. Wa nazara fihi jam'un. Wa nazara fihi jam'un bi anna tarikan niyati yalzamuhu al-imsaku ma'a anna qada'ahu 'ala at-tarahi qat'an. Sebahagian ulama telah ta'ammul, telah nazar, maknanya mereka petikailah. Fihi itu kembali kepada apa? Fihi itu kembali kepada at-ta'lilil madhkur, seperti mana disebut dalam i'anah. Maka telah nazar, telah mempertikaikan, telah mengatakan fafihi nazarun pada ta'lil tu. Mereka nazar pada ta'lil yang dinyatakan. Fihi kembali kepada apa? Ta'lil. Macam mana mereka punya nazar tu? Mereka punya nazar begini. Anna tarikan niyati yalzamuhu al-imsak ma'a anna qada'ahu 'ala tarahi qat'an. Kalau kita belajar dalam bab illat, maka illat itu akan ada nawaqid,
Akan ada apa? Nawaqid, iaitu perkara-perkara yang mencabar illat tersebut. Perkara mencabar keabsahan illat tersebut. Maksudnya dia dipanggil kalau sesuatu illat itu dia jadi tidak absah, tak sah dijadikan illat. Dia illat yang sah ni kalau dalam semua surah yang ada illat tersebut, maka hukum yang hasil dan natijah sama. Tapi kalau ada surah yang ada illat tersebut tapi hukum lain, manakala surah yang kita nak kiaskan ada illat dan kita keluarkan satu hukum yang tak ada dengan surah yang lain, maka illat itu dicabar. Sebab syarat illat ni dia jangan berlaku, dipanggil takhalluf. Jangan berlaku apa? Takhalluf. Takhalluf tu maksudnya ada surah yang illat ada, hukum tak ada. Ataupun hukum ada, illat tak ada. Hukum ada, illat tak ada. Jadi macam mana? Wa nazara fihi, faham tak? Itu maksud wa nazara fihi jam'un. Maka telah bernazar pada ta'lil tadi tu. Maknanya mereka cabarlah ta'lil tadi. Mereka kata ada surah yang ada illat yang kamu nyatakan, tetapi dalam surah tersebut tak ada hukum yang kamu nyatakan. Nampak tak? Itu cara kita nak mencabar illat. Kita menyatakan takhalluf. Takhalluf ba'd as-suwar ma'a wujudil illah. Itu maksud dia. Okey? Apa surah dia? Orang yang meninggalkan niat. Orang yang dia terlupa nak niat waktu malam. Tarikun niyah tu maksudnya dia terlupa nak niat waktu malam. Jadi puasa hari tu tak ada lah. Adakah makna bila puasa tu tak ada, dia boleh suka hati makan minum? Tak, ma'ruf. Masalah ni ma'ruf. Tarikun niyah ataupun nasi tabyid, dia kena imsak. Dia kena imsak. Ma'a anna qada'ahu ala tarahi qat'an. Walaupun dia kena imsak, wajib imsak, tetapi qada' qada' bagi surah ini dia boleh buat tarahi qat'an, maksudnya qaulun wahidun bila khilaf. Itu yang ta'lil tadi itu dicabar. Mungkin kumpulan ulama ni dia setuju dengan hukum. Dia setuju dengan hukum bahawasanya kalau hari syak itu qada'nya kena buat faur. Tetapi apa? Tetapi dia punya ta'lil itu dicabar. Okey, boleh faham tak? Ta'lil itu dicabar. Jadi di sini kita belajar bagaimana tengok ulama munaqasyah. Ulama munaqasyah. Kamu menyatakan masalah ni ta'lilnya, ilahnya begini, tapi ilah kamu ini ilah yang tidak jami', ilah yang tidak jami', ilah yang muntaqab, yang dicabar. Dalam i'anah adalah jawapan. Dalam i'anah adalah jawapan bagi persoalan tadi. Okey. Kalau kita tengok dalam i'anah menyebut di sini wa dufi'at tanzirul madhkur bi anna taqsira huna azhar lianna lahu hilatan fi idrakil hilali ghaliban wala hilata lahu fi daf'in nisyani abadan. Ini permainan dia dalam perbahasan fiqh. Maka ulama dia cabar illat tu, dia mengatakan ada surah yang nazair, tapi kenapa dalam surah tu tak ada khilaf, hukum dia tak sama dengan yang kamu punya surah. Maka kita dalam cara nak jawab tu, benda ni pun dipelajari dalam kitab Jam'ul Jawami'. Perkara ini pun dipelajari dalam kitab Usul Fiqh, tapi dalam Jam'ul Jawami' ada bahaskan perkara ni, iaitu dipanggil bila khasam. Bila khasam cabar kita dengan menyatakan illat kita tu ada takhalluf.
Dengan membawa contoh yang sama dengan surah yang kita bagi, tapi dalam surah tersebut kita pun setuju hukum dia bukan macam kita kata. Maka cara nak jawab, itu dia panggil, dia ajar tu dalam kitab Jam'ul Jawami'. Sebenarnya perbahasan itu juga dia termasuk dalam ilmu bahas dan munazarah. Maka cara kita nak jawab, kita kena bagi tahu bahawasanya surah yang dia dakwa sama macam surah kita ataupun nazair bagi surah kita sebenarnya ada farik. Kita cara nak jawab dia adalah apa? Dengan kita menzahirkan farik antara surah yang dia bawa dengan surah kita. Jadi kalau farik itu jelas, maka itulah cara untuk mematahkan hujah dia. Itu ilmu jidal. Jadi ilmu jidal ni sebenarnya dah masuk dalam perbahasan ilmu usulul fiqh di kalangan mutaakhirin. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yajibu, sambung. Faham tak surah perbahasan tadi? Faham tak? Faham insya-Allah. Fahimna. Wayajibu imsakun an muftirin fihi ay Ramadan faqat duna nahwi nadhrin wa qada'in in aftara bighairi udhrin. Qada' tadi sah ke? Dia punya perbahasan bukan qada' tu sah ke tidak sah. Perbahasannya qada' tu kena buat segera ke ataupun tidak segera. Itu dia punya perbahasannya. Dan yang dibahaskan itu sebenarnya bukan hukum segera tu. Yang dibahaskan itu ta'lil. Ilat tu. Ilat itu yang dibahaskan. Okey. Sekarang ni dia dalam bab puasa ni ada satu perbahasan. Perbahasan tu dipanggil perbahasan imsak. Imsak. Satu itlaq imsak yang kita duk pakai itulah imsak. Iaitu sebelum subuh tu ada imsak. Satu lagi imsak lah. Imsak dalam perkara, apa maksud imsak kita tengok. Wayajibu imsakun. Wayajibu imsak. Wajib imsak an muftirin. Wajib imsak daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia dalam mazhab Syafi'i, kita ada satu surah aja. Qada' kena kafarah sekali. Qada' bersama kafarah. Kita ada satu surah aja, jima'. Dalam mazhab Hanafi, dia bukan surah tu je. Orang yang sengaja makan siang Ramadan, dia perlu qada' bersama kafarah. Jadi dalam bab kafarah ni mazhab Syafi'i dia ringan. Iaitu kita hanya ada satu surah saja yang qada' bersama dengan kafarah, iaitu kalau puasa itu dibatalkan dengan jima' dengan syarat-syarat yang tertentu yang kita akan bahaskan. Sekarang ni kita nak belajar imsak. Imsak. Imsak ni maksudnya walaupun puasa dia tak sah, walaupun puasa dia dah batal, dia tetap tak boleh makan, tak boleh minum, bahkan dia tidak boleh buat muftir. Dia tak boleh buat apa? Muftir, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila surah ni? Tengok. Wayajibu imsakun an iftarin fihi. Tengok tu. An muftirin fihi ay Ramadan faqat. Ramadan faqat. Sebab itu dalam kitab disebut al-imsak min khawasi Ramadan. Apa perkataan dia? Al-imsaku min khawasi Ramadan. Imsak ini dia adalah khususiat Ramadan. Dia tak ada surah wajib imsak dalam puasa wajib selain Ramadan. Sebab itu dalam kitab dia kata apa? Fathul Mu'in sebut duna nahwi nadhrin wa qada'in. Tidak
pada contoh seperti nazar dan juga qada. Walaupun nazar ni puasa wajib, qada puasa wajib, tapi kalau orang tu dia batalkan puasa nazar dia, selepas dia batal tu adakah dia wajib imsak? Tidak. Perbuatan dia batal tu berdosa tak? Membatalkan puasa nazar tanpa uzur berdosa tak? Membatalkan puasa qada di tengah hari tanpa uzur adakah apa? Berdosa tak? Berdosa. Berdosa. Tetapi walaupun begitu, dia tetap tidak apa? Tidak wajib imsak. Dia tidak wajib imsak. Jadi ingat tu. Imsak ini dia adalah min khawasi Ramadan. Imsak ini adalah khususiat Ramadan sahaja. Saya baca sikit, ambil berkat. Ambil berkat daripada kitab Minhaj. Imam Nawawi tulis dalam Minhaj, wa imsaku baqiyatil yawm min khawasi Ramadan bi khilafin nadhri wal qada. Nampak tak? Ini dalam Minhaj. Berkat Minhaj. Apa tulis? Imsaku baqiyatil yawmi min khawasi Ramadan. Imsaku baqiyatil yawmi min khawasi Ramadan. Jadi saya ada bawa hari ni, kita ada bawa kitab Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin bersama dengan Hasyiatan Qalyubi dan Amirah. Ambil berkat kitab tersebut. Jadi tulis ibarat daripada Minhaj tadi, imsaku baqiyatil yaumi min khawasi Ramadan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. In aftara bi ghairi uzrin. In aftara bi ghairi uzrin. In aftara bi ghairi uzrin ni dia adalah qaid. Dia adalah qaid bagi wajib imsak. Wajib imsak. Jadi wajib imsak ni ialah apabila satu orang itu dia batalkan puasa dia tanpa uzur. Dia batalkan puasa dia tanpa uzur. Ini in aftara bi ghairi uzrin ni. Ini adalah qaid bagi apa? In aftara ni, syarat ni, dia adalah qaid bagi apa? Dia adalah qaid bagi wujubil imsak. In aftara bi ghairi uzrin adalah qaid bagi wajibnya imsak. Okey, boleh faham? In aftara bi ghairi uzrin. Min maradin au safarin. Min ni dipanggil apa? Min bayaniyah. Kita ulang. Nahu. Min bayaniyah ni. Min bayaniyah ni dia bayan bagi benda yang mubham. Dia bayan bagi ma. Dia bayan bagi ghair. Dia juga bayan bagi apa? Ghair. Jadi kat sini tengok. In aftara bi ghairi uzrin min maradin au safarin. Jadi min bayaniyah tu dia bayan bagi ghair. Dengan tanpa uzur, yakni sakit. Bukan. Dia bukan dalam surah ni, dia bukan bayan bagi ghair, silap. Dia min kat sini dia bayan, dia nak terangkan uzur itu. Uzur itu contohnya sakit ataupun safar. Okey. Dia bukan bayan bagi ghair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. In aftara bi ghairi uzrin. Ini jelas ni. Min maradin au safarin. Au bi ghalatin. Kaman akala dhannan baqa al-layli. Au nasiya tabita niyati. Au aftara yawma syaki. Wabana min ramadana. لحرمة الوقت وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة
wa nudiba imsakun limaradin syufiya wa musafirin qadima athna an-nahari muftiran wa haidin tahuran athna'ahu. Tengok ni. Au bi ghalat. Au bi ghalat ni dia ataf pada apa? Ataf pada bi ghairi uzrin. Au bi ghalat ni dia ataf kepada bi ghairi uzrin. Maksudnya apa lagi surah kena imsak. Pertama, kalau dia buka puasa tanpa uzur. Itu surah pertama. Surah kedua ataupun sebab kedua wajib imsak adalah kalau dia batal puasa ataupun dia tak puasa bi ghalatin. Bi ghalatin dengan sebab salah. Dengan sebab salah. Jadi kaf ini kaf tamthil. Kaf yang ada ni kaf tamsil. Kaf ni dia nak bagi tamsil apa? Kaf ini nak bagi tamsil. Tamsil bagi apa? Kaf ni tulis. Kaf ini tamsil bagi liman aftara bisababil ghalab. Kaf ini dia nak bagi contoh. Contoh bagi apa? Orang yang mana dia batal puasa ataupun dia tidak sah puasa dia dengan sebab tersalah. Itu kaf ni nak bagi contoh. Tengok contoh pertama. Contoh pertama, kaman akala dhannan baqa al-laili. Contoh pertama, satu orang dia makan, hal keadaan dia sangka malam masih ada. Rupa-rupanya dia makan itu dah cerah. Dah subuh. Dia sangkaan dia salah. Kita dah belajar semalam. Kalau satu orang tu dia rupanya sangka dia salah, maka puasanya tak sah. Jadi lepas subuh dia perasan lah rupanya dia tadi sahur tu subuh dah masuk. Maka sepanjang-panjang hari tu dia memang tak ada puasa. Tetapi dia wajib apa? Dia wajib imsak. Okey? Dia wajib imsak. Ini contoh pertama. Au nasiya. Au nasiya ni dia ataf pada apa? Ini menarik ni. Au nasiya ni dia bukan ataf kepada surah man akala dhannan baqa al-lail, bukan. Seperti mana disebut dalam i'anah. Tetapi au nasiya tabyitan niyah ini adalah contoh, ini adalah ataf kepada aftara bi ghairi uzrin. Maka dia akan jadi tiga lah, surah ketiga. Afrad yang ketiga bagi surah orang yang mana dia batal puasa dia dan dia kena imsak. Okey? Jadi au nasiya tabyitan niyah ni ataf pada aftara bi ghairi udhrin. Jadi au nasiya tabyitan niyah ni dia bukan contoh kedua bagi apa? Dia bukan contoh kedua bagi orang yang puasa dia tak sah sebab tersalah. Betul tak? Bukan. Kenapa? Cuba fikir logik dia. Itu sebab itu dalam kita nak mengataf-ataf ni, kita kena tengok makna tu. Kalau daripada segi zahir je, sebab itu dalam nahu bukan hanya sekadar baris itu boleh, tapi kena tengok makna juga. Walaupun segi nahu macam boleh je, tapi makna juga kena tengok. Barulah betul kita punya nahu tersebut. Jadi mana boleh kita kata nasiya tabyitan niyah ni adalah contoh bagi orang yang mana dia puasa dia tak sah sebab tersalah. Bukan. Ini bukan tersalah. Jadi oleh kerana dia ini bukanlah afrad kepada surah tersalah, kita tak boleh atafkan. Kalau ataf salah. Jadi au nasiya tabyitan niyah ni hanya sah kalau diatafkan kepada surah pertama. Okey? Jadi dia maksudnya surah ketiga lah dia akan jadi. Surah ketiga orang yang mana wajib imsak, iaitu orang yang nasiya tabyitan niyah. Dia lupa untuk niat waktu malam. Okey?
Itu nombor 3. Au aftara yaumasyaki wa bana min Ramadan. Ini pun aftara yaumasyaki, ini pun dia ataf kepada ma'tuf pertama. Dia ataf kepada ma'tuf pertama. Maknanya dia akan jadi surah keempat sahaja. Dia akan jadi apa? Surah keempat sahaja. Okey, kita tengok. Ataupun satu orang itu dia telah aftara, ni maksudnya dia tak puasa. Dia tak puasa pada hari Syak. Ini surah tadi itulah. Maka dalam surah ni dia tak puasa. Ni kan surah tadi dah sebut dah. Dia tak puasa. Ingatkan hari itu masih 30 Syaban. Rupa-rupanya dah Ramadan. Wabana min Ramadan. Makna kata dalam kitab ini Fathul Mu'in, dia bagi 4 surah. Dia bagi 4 surah untuk wajibnya imsak. 4 surah wajibnya imsak. Siapa boleh tulis 4 surah tu? Ringkaskan. Siapa boleh tulis? Ringkaskan 4 surah bagi wajibnya imsak. 4 surah bagi wajibnya imsak. Surah pertama, dia tak puasa, dia buka puasa dia tanpa uzur. Surah kedua, sebab tersalah. Surah ketiga, lupa niat. Surah keempat, dia telah tak puasa pada hari Syak, maksudnya 30 Syaban, rupa-rupanya hari itu 1 Ramadan. Maka dalam kitab ni ada 4 surah. 4 surah. Jadi untuk surah yang pertama tu, surah pertama tu sebenarnya dia am. Kalau kita boleh, surah pertama tu dia adalah apa? Dia adalah am, merangkumi apa sahaja. Apa sahaja surah, satu orang itu dia batalkan puasa dia tanpa uzur. Boleh masuklah dengan sebab makan, dengan sebab minum, dengan sebab jima', dengan sebab istiqa'ah, dengan sebab istimna', nampak tak? Jadi bighairi uzrin tu, yang surah pertama tu kita boleh bagi contoh banyak tu. Bawah dia afrad, bawah tu afrad bagi nauk yang pertama tu banyak. Betul tak? Kita boleh bawa lah apa sahaja bentuk satu orang batalkan puasa dia tanpa uzur, maka bolehlah dijadikan sebagai contoh. Maka kita bolehlah kata siapa yang dia telah jima' batalkan puasa siang Ramadan, maka puasa dia batal dan selepas tu dia wajib imsak. Siapa yang batalkan puasanya dengan sebab istimna' onani, maka lepas itu puasa dia batal, dia tetap kena imsak. Maka banyak afrad. Betul tak? Untuk surah yang tersalah, untuk surah yang tersalah, dalam kitab dia bagi contoh satu orang dia makan, sangka dia malam masih ada, rupanya malam dah habis. Kita boleh bawa satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Contoh tu ada sebut dalam Ya'anah. Maksudnya satu lagi contoh ni dia boleh duduk bawah nauk kedua. Boleh duduk bawah surah kedua. Apa dia? Dalam I'anah ada, iaitu satu orang dia makan dengan sangkaan maghrib dah masuk, rupanya maghrib belum masuk, puasa dia batal kan? Puasa dia batal. Selepas itu dia tetap wajib imsak, kena tunggu sampailah maghrib. Okey. Jadi itu yang kita pecahkan masalah tu. Kita nak tengok ilat. Kita nak tengok apa ilatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad li hurmatil waqti. Li hurmatil waqti. Matan, tengok matan. Li hurmatil waqti. Li hurmatil waqti ni adalah ilat apa? Li hurmatil waqti ni adalah ilat bagi wajibnya imsak. Li hurmatil waqti, dia ilat
wajibnya imsak. Sebab apa wajib imsak? Sebab kehormatan waktu. Nampak tak? Jadi maknanya dia ni macam lah kita kata. Dia sama macam sembahyang hormat waktu. Dalam bab puasa ni pun dia ada juga kena hormat waktu tu. Apa maksud hormat waktu? Hormat waktu tu adalah waktu puasa. Walaupun kamu ni dah kira tak puasa, kamu wajib menghormati waktu tersebut. Maka oleh kerana kamu ini yang cuai, kamulah yang cuai sehingga menyebabkan puasa kamu tak sah, maka untuk kamu orang yang cuai ini, maka kena hormat waktu tersebut. Nampak tak? Ini elat. Ini elat wajib imsak. Elat wajib imsak, kalau dalam Fathul Mu'in sebut satu, dalam i'anah dia sebut satu lagi. Dalam i'anah sebut satu lagi, elat dia wa tashbihan bis salihin. Jadi kita boleh jawablah, apa elat wajib imsak? Apa elat wajib imsak? Kerana menghormati waktu dan juga apa? Wa tashbihan bis saimin. Untuk dia ini menyerupakan diri dia dengan orang yang puasa. Sebab apa kita suruh dia, paksa dia? Sebab dia ni cuai. Dia ni taksir. Kalau orang yang tak taksir, tak wajib imsak. Tak wajib imsak. Tapi untuk dia ini, dia wajib melakukan imsak. Walaisal mumsiku. Jadi di sini ada dua lah. Pertama apa? Kalau dia langgar imsak tu, berdosa. Berdosa lah. Kat depan tu ada. Kalau dia langgar berdosa, itu maksud dia wajib imsak. Kan? Wajib. Apa maksud wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka kalau dia langgar imsak tu berdosa. Okey? Saya baca sikit. Saya baca sikit daripada Qalyubi. Kenapa ni? Kenapa? Yang ni tentang kenapa kenapa imsak ini khususiat Ramadan. Kenapa ni? Kita nak baca sikit daripada kitab apa? Qalyubi hasyiatan. Hasyiatan Qalyubi, Amirah pun sama je. Dalam kitab hasyiatan Qalyubi menyatakan kenapa imsak itu daripada khususiat Ramadan. Sebab apa? Di sini dia bagi dua. Pertama, وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَهُ أَصْلِيٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ. Yang pertama. Yang kedua, وَلِأَنَّهُ سَيِّدُ الشُّهُورِ وَيَوْمٌ مِّنْهُ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ. Okey? Ni apa ni yang kita nak tulis ni? Kenapakah imsak ini dia adalah khususiat Ramadan? Bukan nazar, bukan qada, walaupun qada Ramadan. Dua. Dalam Qalyubi kata apa? Dua. Pertama apa? Pertama, li'anna wujubahu asliyun. Pertama sebab puasa Ramadan ni dia punya wajib dia asli. Kalau puasa nazar, wajibnya apa? Siapa jawab? Asli lawan apa? Wajib asli lawan dia, muqabil dia. Muqabil wajib asli. Muqabil wajib asli.
Muqabil wajib asli. Orang panggil apa? Aridi. 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 Jadi sebab apa puasa nazar tak ada imsak? Puasa Ramadan ada. Pertama dalam Qalyubi kata sebab wajib puasa ni wajib asli. Wajib nazar ni wajib aridi. Wajib qadha pun wajib aridi. Jadi tak samalah hukumnya. Yang kedua, fadilat puasa Ramadan ini lebih daripada puasa lain. Sebab Ramadan ini adalah penghulu sebulan. Jadi bila dia penghulu bulan, dia tak samalah. Okey? Dua tu dalam Qalyubi menyatakan kenapa imsak itu adalah khususiat Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, walaisal mumsiku fi saumin syar'iyyin. Dan tidaklah orang yang imsak berada dalam puasa syarak. Dia itu, sebab tu kita panggil dia imsak, bukan puasa. Ini dia nak tegaskan di sini, walaisal imsaku fi saumin syar'iyyin. Tidaklah orang yang dalam imsak itu berada dalam puasa syarak. Bukan. Lakinnahu. Lakin. Kita belajar. Lakin ni apa? Huruf apa? Lakin ni dipanggil huruf istidrak. Okey? Huruf istidrak. Apa maksud lakin ni didatangkan untuk apa? Lakin kalau didatang atas babnya, apa maksud lakin? Lakin ni dia nak menolak waham. Dia nak menolak apa? Waham. Tu maksud istidrak. Daf'u wahmin nasya'a. Macam mana istidrak ni dipanggil? Daf'u wahmin nasya'a min kalamin sabiq. Min kalamin sabiq. Tujuan lakin ni dibawa untuk menolak waham yang timbul. Yang timbul, terbit daripada kalam yang lalu. Apa maksud waham yang timbul? Waham yang timbul, akan ada waham lah bila kenyataan dalam kitab menyatakan apa? Bahawasanya orang yang imsak ini dia bukan berada pada puasa syarak. Maka akan ada waham. Apa waham itu? Akan ada sangkaan waham. Oh, kalau dia ini bukan dalam puasa syarak, maknanya tak dapat pahala lah. Nampak tak? Lakin tu dibawa ni untuk tolak waham tu. Waham apa? Waham, kalau dia ini bukan puasa syarak, maka tak dapat. Maka lakin, nampak? Lakinnahu yuthabu alaih. Kamu jangan salah sangka. Walaupun dia itu bukan puasa syarak, tapi dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Satu, wayak samu bijima'. Kalau dia jima', misalnya bijima' tu contohlah. Bijima' tetap apa ni? Wayak samu bijima'. Dan dia berdosa dengan sebab jima' wala kafarata. Walhal tiada kafarah. Nampak tak? Tak ada kafarah. Kalau satu orang itu, itu yang soalan semalam tu. Satu orang dia minum air, lepas tu dia batalkan puasa minum air, kemudian dia jima' lepas tu. Berdosa tak? Berdosa. Tapi adakah dia kena kafarah? Tak kena. Nampak tak soalan semalam tu? Inilah jawapan dia. Wa ya'thamu bijima' wala kafarata. Dia berdosa dengan sebab jima', tetapi dia tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah padanya. Kita dah selesai membicarakan imsak yang wajib. Sekarang ini kita akan masuk
imsak, surah-surah imsak yang sunat. Kalau memang dia niat nak jima', walaupun dia niat nak jima', hukum dia sama. Tetap dia tidak ada kafarah. Okey? Sebelum kita nak masuk pada surah imsak yang sunat, satu soalan. Kenapa orang yang imsak ini dapat pahala? Sebab apa? Kenapa dalam kitab kan kata lakinnahu yusabu alai? Kenapa orang yang imsak tu dapat pahala? Kenapa? Kenapa orang yang imsak dapat pahala? Kenapa? Kenapa saja kita nak tanya. Kenapa dapat pahala? Nanti orang tanya pula, kenapa tak dapat pahala? Kenapa dapat pahala? Dia imsak tu dapat pahala. Jawapan. Abu Hafaz, perintah Ahmad Rais Ismail kerana menghormati Ramadan. Dia tak hormat Ramadan, dia pergi batalkan. Jadi jawapan tu, jawapan Azim dalam Qalyubi. Kita ambil jawapan tu daripada kitab Qalyubi. Dalam kitab Qalyubi sebut macam ni ringkasnya. Dalam kan tadi kita sebut imsak tu hukum dia apa? Imsak tu hukumnya wajib. Bila buat benda wajib dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu je. Jadi jawapan ringkas dia li'annahu wajibun, khalas. Dia punya jawapan ringkas dia li'annahu ay li'annal imsaka wajibun. Kerana imsak itu wajib. Buat benda wajib dapat pahala. Okey? Jelas. Ringkas dia. Tak perlu nak belit-belit. Li'annahu wajibun. Khalas. Kemudian dalam kitab Qalyubi, dalam i'anah pun sebut, kita tengok jadi saya petik sikit dalam Qalyubi, walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Ini faedah ni. Ini faedah. Daripada dalam i'anah pun ada, dalam Qalyubi pun ada. Apa faedah dalam Qalyubi sebut? Walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Khalas. Nampak tak ibarat Qalyubi ni? Walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Dalam imsak ni bukan sahaja dia kena tahan diri dia daripada buat benda batal puasa, dia juga digalakkan untuk tahan diri dia daripada buat benda-benda yang makruh dalam puasa. Nampak tak? Dalam kitab apa Qalyubi, macam mana ibarat dia? Walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Seorang tulis tu. Ibarat Qalyubi, walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Walau irtakaba fihi makruhan kuriha. Kalaulah seorang yang mumsik tadi, dia dalam imsak, dia buat benda yang makruh, maka hukum dia makruh. Maka makruh juga untuk dia buat benda yang kalau orang puasa makruh buat. Itu ada dah tu. Makruh juga ni orang yang dalam imsak ni buat benda yang makruh dibuat oleh orang yang puasa. Ini pun disokong oleh apa? Disokong oleh Hasyiah Ali Shibramallisi pun sama. Jadi kalau kita pakai kitab Nihayatu Al-Muhtaj, beli sekali yang ada hasyiah. Syekh Ali Shibramallisi Ain Shin. Maka beliau pun sebut perkara yang samalah. Okey, seterusnya.
Kita nak masuk pula pada surah yang mana imsak ini hukumnya sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba imsakun li maridin syufiya. Wa nudiba imsakun li maridin syufiya. Dan disunatkan akan imsak. Disunatkan akan imsak bagi orang yang sakit yang sembuh. Maksudnya orang yang sembuh daripada sakitnya. Ini apa? Surah imsak yang sunat. Pertama apa dia kata? Disunatkan imsak bagi orang yang sakit dan sembuh daripada sakitnya, yang pertama. Yang kedua, wa musafirin qadima. Wa musafirin qadimah, bagi orang yang musafir kemudian pulang daripada pemusafirannya. Surah yang kedua, an-nahari muftiran. Athna an-nahari muftiran. Jadi athna an-nahar, athna an-nahar ni zarah bagi apa? Athna an-nahar. Athna an-nahar ni zaraf bagi apa? Zarah bagi apa? Siapa jawab? Athna an-nahar ni di tengah siang. Dia zaraf bagi apa? Asna an-nahar ni zarah bagi apa? Zarah bagi apa? Nudiba. Azizan, Melaka, Qadima, Luqman, Qadima, Athna an-nahar. Siapa adik Anah tahu lah jawapan dia. Asna an-nahar ni dia adalah zarah bagi dua surah, Syufiyah dan Qadimah, dua-dua sekali. Syufiyah dan juga Qadimah, dua-dua sekali. Syufiyah dan Qadimah, bukan hanya Qadimah tu. Tak. Asna an-nahar adalah zarah bagi kedua-dua, Syufiyah dan juga Qadimah. Syufiyah dan Qadimah. Okey? Baru jadi. Barulah dia punya surah tu jadi. Jadi dia punya surah dia disunatkan imsak bagi orang yang sakit, yang sembuh di tengah siang. Nampak? Disunatkan imsak bagi musafir. Dua-dua sekali, bukan satu je. Syufiyah dan Qadimah. Muftiran, hal keadaan mereka tidak berpuasa. Hal keadaan mereka tidak berpuasa. Muftiran, dia ini hal bagi Syufiyah dan juga hal bagi Qadimah. Itu semua ada jawab dalam i'anah talibin. Jadi bila kita tahu semua dia punya muta'allaq dia, barulah surah tu kita boleh keluarkan. Kalau kita nak buat cantik ayat dia, orang sakit, kalau dia sembuh di tengah hari dalam keadaan dia dah tak puasa, maka disunatkan dia imsak. Orang musafir yang tidak berpuasa, apabila dia tiba di tempat mustautin dia, maka dia disunatkan imsak. Tak wajib imsak, dia disunatkan imsak. Okey, tak wajib. Disunatkan sahaja imsak. Muftiran. Muftiran. Muftiran ni, kait muftiran ni penting tak? Kait muftiran ni. Maksudnya, kait muftiran ni penting ke tak penting? Kalau tak ada kait ni boleh tak? Kalau tak ada kait muftiran, macam mana? Kalau tak ada kait muftiran, ada masalah tak pada
pada ibarat ini. Kalau tak ada muftiran, jadi tak dia punya surah? Kalau tiada muftiran, jadi tak dia punya surah? Siapa jawab? Dah 10.30 dah. Ada siapa nak balik awal? Bini panggil. Kena ada. Okey. Kalau muftiran tu tak ada, kalau kaid tu tak ada, maksudnya orang tu dia musafir. Dia masa dia musafir tu, dia tak buka puasa. Bila dia balik, dia sampai kat watan dia, dia boleh tak puasa? Okey. Okey. Jadi kalau satu orang, okey, saya tanya satu soalan ni. Ini serius punya soalan. Kalau satu orang dia musafir, dia tak ambil rukhsah buka puasa tu. Kemudian bila dia sampai ke watan dia, dia baru nak buka. Ataupun dia ni sakit. Kemudian dia sembuh. Masa dia sakit, dia tak ambil rukhsah. Satu orang dia sakit, dia tak ambil rukhsah, kemudian dia sembuh. Lepas dia sembuh, dia nak buka puasa. Boleh tak? Boleh tak? Surah ni siapa nak jawab? Surah ni siapa nak jawab? Faris Yusri. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya dia musafir, dia tak ambil rukhsah, dia dah sampai watan, baru dia nak ambil. Abu Hafaz boleh. Muhammad Syauqi bawa ibarat. Tak boleh. Dia dah sampai, Abu Hafaz. Dia dah sampai dah. Dia dah sampai dia punya watan dia. Kalau dia sampai destinasi dan dia masih musafir, tak boleh. Betul. Jawapannya memang tak boleh. Jawapannya tidak boleh. Okey, saya nak baca ibarat minhaj. Okey? Kita baca ibarat minhaj. Falau aqama wa syufiya harumal fitru ala sahih. Falau aqama wa syufiya harumal fitru ala sahih. Ini tulis ni ibarat minhaj ni. Falau aqama, dia adalah ibarat sebelum tu, tak apa, kita ringkaskan. Falau aqama wa syufiya harumal fitru ala sahih. Betul Ustaz Ibrahim. Dia senang je, kita nak faham dia punya fiqah dia. Apakah elat dia boleh buka puasa? Elat dia musafir. Elat dia musafir. Sekarang ni dia dah tak musafir. Mana boleh dia nak ambil rukhsah? Kan elat dia boleh buka puasa, dia musafir. Sekarang ni dia dah tak musafir. Dia dah sampai watan dia dah tukar jadi orang bukan musafir. Khalas, dia dah tak boleh ambil rukhsah, betul tak? Dia boleh ambil rukhsah sebab dia sakit. Sekarang dah sihat. Elat boleh buka puasa tu dah tak ada. Okey? Itu senang je. Cuma saya nak ibarat tu. Ibarat minhaj tu tulis. Seorang tulis. Tu ada tu. Falau aqama wa syufiyah. Saya minum air suam untuk menghapuskan kuman COVID. Air suam
Kenapa saya bawa ibarat minhaj tu? Saya bawa ibarat minhaj untuk nak bagi tahu masalah ni ada khilaf. Saya bawa ibarat minhaj ni untuk bagi tahu bahawasanya masalah ni ada khilaf. Itu faedah dia. Maksudnya faedah dia sebab dalam kitab Fathul Mu'in kita tak tahu benda ni ada khilaf ke tak ada khilaf ke. Maka nak bagi tahunya begitu. Okey. Jadi seperti mana? Sebab itu kalau kita kata kalau orang dia belajar Fathul Mu'in memadai tak? Boleh tak menggantikan minhaj? Tak boleh. Minhaj ni dia ada khususiat dia. Khususiat dia kita tahu masalah khilaf, masalah tak khilaf, masalah ini aqwal, auju, itu faedah dia. Itu peningkatan yang kita dapat. Satu, kita belajar masail. Lepas kita belajar masail, kita nak tahu masail ni ada khilaf dalam mazhab ni. Ada khilaf ke, tak ada khilaf ke. Jadi perbahasan tu. Okey. Muqabil sahih punya ilat. Muqabil sahih punya ilat apa dia? Muqabil sahih punya ilat. Kita baca. Kita walaupun pendapat tu muqabil sahih, kita baca. Untuk faedah. Sebab bila kita belajar fiqh ni, kena belajar juga khilaf. Supaya kita ni tak jadi orang-orang panggil jumud lah. Dia ingat masalah tu macam tu je dalam mazhab Syafi'i. Tak. Jadi kita kena belajar juga khilaf. Itu dipanggil maratib dalam mempelajari fiqh. Tapi jangan awal-awal belajar khilaf. Pening kepala. Belajar dulu yang tak ada khilaf, lepas tu barulah kita belajar khilaf. Okey. Itu faedatun. Faedatun. Dalam kitab Kanzur Raghibin, okey, Kanzur Raghibin tulis je. Dalam kitab Kanzur Raghibin, dalam kitab Kanzur Raghibin, beliau membawa ilat ataupun dalil bagi pendapat muqabil sahih. Muqabil sahih mengatakan dia punya dalil dia i'tibaran bi awwalil yaum. I'tibaran bi awwalil yaum. Okey? I'tibaran bi awwalil yaum. Jadi muqabil sahih menyebut apa dia punya ilat dia? I'tibaran bi awwalil yaum. Okey. Seterusnya, wa haidin tahurat athna'ahu. Wa tahirin wa haidin tahurat athna'ahu. Dan orang yang haid yang dia ini suci di tengah hari. Ni soalan selalu kan ditanya. Jadi muqabil sahih dia kata i'tibaran di awalil yaum. Dia kata oleh kerana orang tu kan pagi tu dia musafir. Jadi bila dia dah musafir pagi tu, dia dikira musafir lah. Kita hukum pakai awal pagi. Dia tak pakai hukum sekarang. Boleh beramal. Muqabil sahih boleh beramal tapi tak ihtiyat lah. Tak ihtiyat, boleh beramal walaupun muqabil sahih. Okey. Wa haidin tahurat athna'ahu. Dan orang yang haid yang suci di tengah hari. Ini jelaslah. Okey. Kita nak baca sikit faedah. Faedah daripada kitab I'anah Talibin. Faedah I'anah Talibin. I'anah sebut begini. Dia bagi kaedah dalam I'anah. Ada bagi kaedah.
Apa kaedah dia? Wal hasilu yu'khadhu min kalamihi qa'idatani kullaman jaza lahu al-iftar ma'a ilmihi bihaqiqati al-yawmi la yalzamuhu al-imsaku bal yusannu wa kullu ma la yajuzu lahu ma'a dhalika yalzamuhu al-imsak. Ini ada kaedah. Maksudnya daripada kaedah ni dapat diketahui apa surah yang wajib imsak dan apa surah yang sunat imsak. Siapa ada yang Anah boleh tulis lah. Tolong share yang Anah punya ibarat. Apa kaedah pertama? Setiap orang yang dia boleh tak puasa dalam keadaan dia tahu hari tu hari apa. Contohnya orang tu dia musafir, orang sakit kan. Orang ini tak wajib imsak, bahkan disunatkan imsak. Orang yang mana dia tak boleh buka puasa, dalam keadaan dia tahu hari tu hari apa, dia ni wajib imsak. Ringkas je kaedah. Kaedahnya apa? Kullu man jazalahu al-iftar ma'a ilmihi bihaqiqati al-yawm la yalzamuhu al-imsaku bal yusannu wa kullu ma la yajuzu lahu ma'a dhalika yalzamuhu al-imsak. Okey. Khalas. Faedah tu dah nanti ada orang tuliskan. Faedah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wajib imsak ataupun tidak, apa kaedah dia dalam i'anatul talibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yajibu ala man afsadahu. Yang di sini ibarat seterusnya, ibarat yang seterusnya nak baca berkaitan dengan kafaratul jima'. Nak baca tentang kafarah jima'. Kita ada masa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yajibu ala man afsadahu أي صوم رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل كفارة متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء ذلك اليوم. Ini panjang ni. Kita baca apa maksud haqiqatul yaum. Dia tahu hakikat hari tu hari puasa lah. Dia tahu hari tu hari kena puasa. Tu maksudnya. Dia tahu hakikat yaum. Hari tu hari kena puasa. Dia pergi buat juga benda batal puasa. Okey. Ini masuk tentang kafaratul jima'. Kafaratul jima' ni panjang bahasan dia. Panjang bahasan dia. Dia ada syurut dia. Bila cukup semua syarat ni, kalau dalam kitab i'anah bagi 9 syarat. Dalam kitab i'anah sebut berapa syarat? 9 syarat. Untuk satu orang itu dia kena bayar kafarah bagi jima' yang dilakukan. Wa hasiluha tis'atun. Dalam kitab Safinatun Najah berapa syarat? Ustaz Azim tengah ngajar ni. Safinah. Dalam Safinatun Najah ada berapa syarat jima' pada jima' tu menyebabkan kena bayar kafarah uzma. Dalam i'anah sebut 9 syarat. Okey. Kita baca sikit. Wa yajibu
ala man afsadahu. Kita baca tengok sampai pukul berapa. Tak dapat baca habis lah untuk ni. Untuk bab kafaratul jima' ni. Dan wajib atas orang yang merosakkannya. Nya apa? Nya puasa Ramadan. Dengan sebab jima'. Dengan sebab jima'. Kita cuba keluarkan syarat tu daripada matan Fathul Mu'in dulu. Nanti kita tengok. Kita tengok. Dia punya apa? Dia punya syarat kat bawah. Tengok betul-betul. Dan wajiblah atas orang yang merosakkan ia akan dia. Orang yang merosakkan ia akan dia. Saum Ramadan. Tengok ni. Orang syarat nak kena kafaratul jima' ini, orang itu dia merosakkan pertama puasa Ramadan. Kalau dia rosakkan puasa qada, kalau dia rosakkan puasa nazar, apatah lagi puasa sunat, maka apa? Maka tak adalah. Okey. Saum Ramadan. Bijima'. Bijima'. Puasa Ramadan. Bukan puasa je, puasa Ramadan. As-siyam maksudnya siam Ramadan. Puasa Ramadan. Maknanya kita dah tahu dah dia punya mafhum dia. Muhtaras maksudnya keluarlah dengan kait puasa Ramadan kalau puasa bukan Ramadan. Okey? Bijima' dengan sebab jima'. Dah dapat dah kait nombor 2 tu. Dia rosakkan puasa Ramadan dengan jima'. Ini dah jawab soalan yang semalam. Hari ni pun ada bincangkan juga. Iaitu, kalau dia rosakkan puasa dia, kalau dia rosakkan puasa dia dengan bukan jima', dengan minum air, walaupun dengan niat nak jima', tetap dia tak kena bayar kafarah. Jadi dah dapat kait kedua dah. Pertama, dia rosakkan puasa Ramadannya. Yang kedua, dia rosakkan puasa Ramadan itu dengan jima'. Dah 2 dah. Apa lagi tu? Jima' tu panjang dia punya kait dia. Jima' athima bihi. Tu kait ketiga tu. Jima' yang dia berdosa dengan sebab jima' tu. Dia berdosa dengan sebab jima', kait ketiga. Maksudnya, kalau orang tu dia tak berdosa dengan sebab jima' dia, maka dia tak adalah kena bayar kafarah. Okey, cuba bagi surah. Apa surah? Orang itu, dia bulan puasa, dia jima' tapi tak berdosa. Dia tak berdosa. Apa surah? Adalah 2-3 surah boleh bagi. Apa dia? Orang tu bukan tipu Tuhan, dia tipu diri sendiri. Tidak ada sesiapa yang boleh tipu Tuhan, kan? Dia tipu ni bila orang yang ditipu tu tidak mengetahui, baru dipanggil tipu, kan? Muhammad Ghunaim bukan tipu Tuhan, tipu diri sendiri. Tuhan tidak boleh ditipu. Okey? Dia jima' dalam keadaan dia jima' dalam keadaan dia lupa. Jadi tak berdosa lah. Okey? Dia jima' dalam keadaan dia lupa. Lagi surah dia. Jima' masa musafir. Dia memang buka puasa. Dia musafir. Pagi tu sebelum subuh. Dia memang tak makan apa. Dia maknanya benda pertama dia buat jima'. Benda tu memang ada khilaf lah. Muktamadnya, ya. Itu pun apa? Walaupun dia tak ada niat tarakhus, tetap dia tak ada kafarah. Okey? Jadi itu semua contoh-contoh bagi apa? Muhtaraz bagi kait athima bihi. Athima bihi, okey? Dia berdosa. Dia berdosa. Contohnya lagi, dipaksa. Tu contoh lagi. Dipaksa. Dia dipaksa jima'.
Walaupun ada khilaf kan, muktamadnya orang yang mana dipaksa jima' pun puasa dia tidak batal. Dengan syarat-syarat yang kita dah bincang hari tu. Okey, nampak tak kait yang ketiga? Yang seterusnya, li ajli saum athima bihi li ajli saum. Nampak? Dengan jima' yang dia berdosa dengan jima' tersebut, li ajli saum ni dipanggil haithiyah. Haithiyatul ithm. Kenapa dia berdosa? Kenapa dia berdosa? Li ajli saum ni dipanggil haithiyah. Haithiyatu kaunihi athiman. Kaunuhu athiman. Haithiyah. Kenapa? Dia apa? Dia itu berdosa. Jadi maknanya li ajli saum kan kait keempat. Kalau orang itu dia jima' dan berdosa, tapi dia berdosa bukan haisiyah kerana dia puasa, bukan. Dia berdosa dengan kerana lain. Dia puasa yang dengan kerana lain. Okey? Dia berdosa dengan kerana lain. Dalam kitab dia bagi contoh lah. Minhaj pun ada. Dia berdosa sebab dia berzina. Dalam kitab Minhaj sebut, satu orang dia musafir, lalu dia berzina. Berdosa tak berzina? Berdosa. Tapi dia kena kafarah tak? Tak kena. Walaupun jima' tu berdosa, tapi berdosanya bukan kerana dia puasa. Berdosa kerana dia meletakkan faraj bukan pada tempatnya. Bukan. Contohnya lagi dalam kitab. Dia musafir, dia jima'. Dia jima' yang berdosa. Dia jima' apa? Dia jima' isteri dia yang sedang haid. Itu contoh juga tu. Itu contoh apa? Muhtaraz bagi apa? Berdosa, jima' yang berdosa tapi bukan li ajli som. Itu contoh tu. Contoh pertama, contoh muhtaraz bagi jima' yang berdosa bukan kerana puasa. Contoh yang pertama, zina. Kan? Na'udzubillah min zalik. Contoh yang kedua, dia jima' isteri dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Isteri dia dalam keadaan haid. Ataupun di dubur dan seumpamanya lah. Itu muhtaraz. Jadi, maka dalam surah ini, dia berdosa. Tapi, bukan li ajli as-sawm. La bistimna'in wa aklin. La bistimna'in wa aklin. Ini jelas lah. Kait ni okey je. Kan? Nak mentakkidkan je. Kait la bistimna' ni nak takkid je. Sebab dalam mazhab Hanafi tu, orang yang makan tu kena kafarah tu. Itu mungkin dia punya canon lah. Canon kepada mazhab yang mengatakan kalau satu orang tu dia batalkan puasa dengan sebab istimna', dia batalkan puasa dengan sebab makan, pun dia kena kafarah. Jadi la bistimna'in wa aklin ni, kait ini ataupun jumlah ini dibawa untuk bagi isyarat atau nak mengukuhkan pengumuman bahawasanya dalam mazhab Syafi'i, kalau dia batalkan puasa dengan sebab istimna' dengan akal, tidak ada kafarah. Sebab apa? Sebab ada mazhab yang kata kena kafarah. Kafaratun, fa'il kepada tajibu. Wa yajibu ala man afsadahu. Okey, kafaratun fa'il pada dia. Mutakarriratun bitakarruril ifsad. Mutakarriratun bitakarruril ifsad. Mutakarriratun bitakarruril ifsad wa illam yukaffir 'anis sabiq. Dia kafarah benda ni. Dia punya kafarah tu akan berulang-ulang dengan berulang-ulangnya merosakkan puasa. Maksudnya, kalau setiap hari dia rosakkan puasa dia dengan sebab jima', maka setiap hari dia kena bayar kafarah. Okey, jelas? Mutakarriratun bitakarruril ifsad wa illam yukaffir 'anis sabiq. Ni ibarat paling last kita baca malam ni.
wa illam yukaffir 'anis sabiq, walaupun dia belum bayar kafarah. Dia belum bayar kafarah bagi as-sabiq. As-sabiq itu adalah apa? Sifat bagi mausuf. Mausuf apa? Al-ifsad. Wa illam yukaffir 'anis sabiq ay 'anil ifsadis sabiq. Ataupun al-jima' is-sabiq, ifsad lah. Wa illam yukaffir 'anis sabiq. Ghayah. Dia sebut ghayah ni sebab misalnya dalam masalah apa? Dalam masalah dam kan. Tentang masalah orang yang dia buat dan dia satu orang tu dia buat, kemudian dia belum lagi bayar dam, kemudian dia buat lagi. Maka adakah berulang ataupun tak berulang? Dalam bab kafarah tak berulang. Berulang. Bab kafarah, dalam bab kafarah tak berulang. Okey? Dalam bab kafarah tak berulang pula. Dalam bab kafarah berulang. Maksudnya, walaupun dia belum bayar kafarah untuk yang pertama, tetap kalau dia buat akan berulang. Sebab dalam setengah masalah, dalam setengah masalah, kalau dia belum lagi bayar kafarah bagi kesalahan lampau, maka kafarah yang dia buat tu boleh cover dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Tapi dalam masalah ni dia bukan begitu. Faham tak? Itu mafhum. Itu isyarat kenapa dia ada letak ghayah tu. Wa illam yukaffir 'anis sabiq. Walaupun dia belum bayar kafarah bagi yang telah lalu, maka tetap apa? Tetap dia kena bayar. Dia akan melakukan pengulangannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Uklin. Dia samalah semua dalam setakat ni dalam Fathul Mu'in, semua hamzah kaf lam ni dibaca dengan uklin. Uklin tu dengan makna makul, makanan. Uklin dengan makna makul, sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Maknanya yang membatalkan puasa tu, makanan tu lah yang membatalkan puasa. Itu dakik lah. Kalau kita nak hamalkan baca aklin pun boleh juga. Tak ada masalah. Sebenarnya nak takwil jadi juga. Kalau kita nak baca dengan aklin. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Syarat-syarat nak kena bayar kafarah. Okey. Sebab jima'. Ada lagi. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni hadisnya masyhur. Kisah macam mana satu orang lelaki dia jima' apa semua. Tapi tengok macam mana istimbat berlaku berkaitan dengan hadis tersebut. Okey. Kalau dalam satu hari 5 kali jima'. Kurs al-Asyarafi, larat ke 5 kali? Sebelum nak tanya soalan 5 kali tu larat ke? Tak kena lah. Bila dia dah jima' kali pertama, jima' kali kedua tu dah dipanggil wajib imsak. Jima' kedua tidak dipanggil membatalkan puasa, kan dia sebut tadi. Jima' yang merosakkan puasa. Jima' kedua tidak merosakkan puasa. Jima' kedua, ketiga, keempat, kelima kalau larat lah, dia hanya merosakkan, dia hanya melanggar larangan imsak sahaja.
Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik.